TV KPM. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki satu teladan. Karena dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai, bergaduh kerana kelas orang ni lain, bergaduh kerana bangsa orang ni lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Merdeka Malaysia! Merdeka Malaysia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik dan sihat-sihat sejahtera. Dan pada hari ini kita nak masuk kelas dalam mata pelajaran sejarah bersama dengan guru kesayangan kita iaitu Cikgu Azhari Mohammed daripada SMK Teluk Panglima Garang Selangor. Apa khabar cikgu? Khabar baik Aiman. Oh, cikgu nampak segak hari ni macam Panglima cikgu. Sama-sama segak. Terima kasih cikgu dan terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita ada juga bersama dengan kita pada hari ini juru bahasa isyarat. Kita bersama dengan Cikgu Nur Asmawati Maddin daripada SMK Sultan Abdul Samad Klang Selangor. Apa khabar cikgu? Okey, senyum je cikgu kan. Terima kasih cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Dan cikgu, hari ini apa topik yang akan kita bicarakan cikgu? Okey, topik yang kita akan bincang kepada hari ini Aiman berkaitan tentang pengisytiharan Malaysia. Wow, tadi pun kita dah dengar tadi ucapan daripada pemimpin kita cikgu, memberikan semangat kepada kita untuk mempertahankan lagi negara kita. Betul cikgu? Betul. Dan bukan saya seorang je cikgu, murid cikgu pada hari ini, ada lagi murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita nak minta cikgu lah untuk perkenalkan murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, silakan cikgu. Okey Aiman, saya perkenalkan yang pertama Puteri Batrisha dari SMK Teluk Panglima Garang. Okey, lambai sikit Batrisha. Okey, yang kedua kita ada adik Siti Nur Iman Nadira. Okey, dan yang ketiga kita ada adik Nur Raudah. Dan juga kita ada adik Nadira. Semua ni murid saya dari SMK Teluk Panglima Garang. Wow, tengok mereka semua nampak bersemangat cikgu untuk meneruskan kelas kita pada hari ini dan nampak muka tak sabar je kan nak bersama dengan Cikgu Azhari pada hari ini dalam topiknya pengisytiharan Malaysia. Okey cikgu, boleh kita mulakan? Okey, terima kasih cikgu Aiman. Okey, murid-murid, kita ada peta di depan ni Aiman. Wow. Peta Malaysia yang saya sediakan. Okey, sebelum kita mulakan apa-apa, saya nak tanya kepada murid terus. Okey, silakan. Jangan terkejut murid di Google Meet. Okey, berdasarkan peta yang ada di depan ni, apa yang anda boleh bagi tahu, apa yang anda boleh keluarkan maklumat berdasarkan peta ini? Siapa silakan. Yang nak mulakan jawab? Siapa tu nak cuba? Siapa nak cuba? Terkejut cikgu, awal-awal dah ada soalan. Okey, siapa nak cuba ni? Apa maklumat yang anda dapat keluarkan daripada peta ini? Okey, silakan. Sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Betul. Terima kasih Iman. Ya, ini peta Malaysia. Kita ada rakyat yang berbilang kaum. Selain Iman, siapa lagi yang nak keluarkan maklumat? Silakan. Sebuah negara yang terbentuk pada 16 September 1963. Betul lah Iman. Okay, Malaysia terbentuk pada 16 September. Ada lagi? Ada lagi yang nak tambah? Okey, silakan. Silakan.
Juga sebuah negara yang mempunyai pelbagai agama, budaya dan kaum. Ya, betul itu. Okey. Okey, Itulah cikgu. apa yang boleh kita rungkaikan dari peta ini, negara kita sebenarnya. Tapi Aiman, sebelum kita melangkah ke pengisytiharan Malaysia, kita nak tahu jugalah sebenarnya siapa yang mencadangkan pembentukan sebuah negara baharu. Ya, sebenarnya ada beberapa tokoh pegawai British dan juga tokoh tempatan yang mencadangkan sebuah negara yang baharu sebelum kita merdeka dan juga selepas kita merdeka. Sebenarnya Aiman, murid-murid di rumah, murid-murid di Google Meet, idea pembentukan Malaysia dah lama dicadangkan oleh tokoh pegawai British itu sendiri. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita ada Sir Malcolm Macdonald. Sir Malcolm Macdonald seawal 1938 telah mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, negeri-negeri Melayu dan juga negeri-negeri Selat, Aiman, supaya mereka, kerajaan British penjajah ini, senang nak mentadbir keempat-empat buah wilayah ini. Sebab itu dia mencadangkan penggabungan ini. Okey, selain itu kita ada Sir Geoffroy Tory. Sir Geoffroy Tory pula mencadangkan Singapura disatukan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, cadangan Sir Geoffroy Tory tanpa Sarawak dan Sabah. Kerana Sir Geoffroy Tory kata kalau kita dapat gabungkan Singapura dengan Tanah Melayu, lebih menguntungkan mereka. Sebab itu dia nak mencadangkan penggabungan dua ini. Okay, dan kemudian itu dari tokoh-tokoh pegawai British, kita ada beberapa lagi tokoh yang lain. Dan kita ada tokoh tempatan juga. Antaranya, kita ada Dr. Burhanuddin Al-Helmi, yang mana cadangan Dr. Burhanuddin Al-Helmi ni berlainan sikit dengan cadangan Malcolm Macdonald dengan Sir Geoffroy Tory. Dr. Burhanuddin mencadangkan konsep Melayu Raya, Aiman. Yang mana beliau mencadangkan penggabungan Tanah Melayu dengan Indonesia. Tapi cadangan itu tak dapat dilaksanakan kerana Indonesia dah terlebih awal merdeka. Tapi tak ajak kita. Sebab itu penggabungan itu tidak dapat dilaksanakan. Okay, dan tokoh yang membawa kepada pembentukan Malaysia adalah Tunku Abdul Rahman itu sendiri. Sebelum kita merdeka, 1955, sebenarnya Tunku Abdul Rahman dah mencadangkan untuk menggabungkan Singapura, Sarawak, Sabah dan termasuk sekali Brunei. Sebelum kita merdeka lagi. Tapi idea ni tak dapat dilaksanakan dan pada tahun 1960, selepas kita merdeka, Tunku Abdul Rahman dia menyatakan hasrat sekali lagi kepada Lord Perth untuk menggabungkan Sarawak, Sabah, Brunei dan juga Singapura. Hanya sekadar cadangan, Aiman. Ini yang saya bagi tahu 4 tokoh. Ada banyak lagi sebenarnya yang mencadangkan idea ni. Tapi boleh tak, Aman, kita tanya murid dekat Google Meet? Boleh, cikgu? Siapakah tokoh selain tokoh-tokoh yang saya sebut ini? Siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan? Siapa yang nak cuba? Okay, silakan, Iman. Selain tokoh yang dalam slide itu, tokoh yang mencadangkan pembentukan sebuah negara baharu ialah Sir Gerald Templar, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu. Beliau meminta penggabungan wilayah bagi tujuan keselamatan. Ya, betul. Okey, terima kasih Iman. Sir Gerald Templar pula dia nak menggabungkan wilayah ini atas tujuan keselamatan. Kalau tadi atas tujuan ekonomi, atas tujuan pentadbiran, tapi Sir Gerald Templar seperti Iman bagi tahu atas tujuan keselamatan. Sebab itulah Malaysia ni dibentuk. Yang pertama disebabkan ancaman keselamatan. Okey, seperti mana yang anda tahu dalam bab-bab sebelum ini, Tanah Melayu diancam oleh ancaman komunis. Tapi kita dah berpengalaman menghapuskan ancaman komunis ini. Tetapi tidak Singapura, tidak Sarawak, tidak Sabah. Sebab itu Tunku Abdul Rahman nak menggabungkan wilayah-wilayah ini supaya Tanah Melayu dapat membantu Singapura mengatasi ancaman komunis dan juga Sarawak dan Sabah. Itu antara faktornya.
Dan antara lain, Tunku Abdul Rahman nak memerdekakan wilayah-wilayah yang lain. Tanah Melayu dah sedia merdeka. Kita nak bantu Singapura merdeka, kita nak bantu Sarawak merdeka, Sabah merdeka dan juga Brunei juga kita nak bantu mereka merdeka. Tunku Abdul Rahman hasrat dia tak nak merdeka, Tanah Melayu merdeka berseorangan. Kita nak merdeka bersama-sama dengan wilayah di sekeliling kita. Itu antaranya. Ya, cikgu. Ya. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita lihat dalam pembentukan Malaysia. Dan kita nak sambung lagi selepas ini, cikgu. Okey. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5 bersama dengan kita Cikgu Azhari. Okey cikgu, untuk slot pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Silakan. Okey, terima kasih Aiman. Okey, murid-murid sekalian, untuk segmen kali ini kita akan lebih membincangkan kepada langkah-langkah membentuk sebuah negara yang baru iaitu Malaysia kita. Okey, dan ada beberapa langkah. Kalau anda rujuk kepada buku teks, kita ada 6 langkah yang telah dibincangkan di dalam buku teks. Yang pertama iaitu lawatan. Apa-apa sahaja yang kita buat, perkara-perkara yang baharu, mestilah kita nak menerangkan tentang perkara baharu tersebut. Okey, dan apa yang kita buat sekarang ni, cara yang pertama adalah mengadakan siri lawatan. Kita ada beberapa siri lawatan yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman sendiri. Tunku Abdul Rahman telah pergi ke Sarawak dan juga Brunei untuk menjelaskan sebenarnya Malaysia tu apa, Aiman. Okay, sebenarnya penduduk tak faham. Nak buat negara baru mereka tak tahu sebab benda baru. Ya, betul, kita cikgu. kalau benda baru pun kita macam was-was. Jadi Tunku Abdul Rahman turun padang sendiri menerangkan Malaysia itu apa. Okay, kita juga ada Datuk Bandar Abah Haji Mustafa. Kita ada Temenggung juga, Donald Stephen, Datuk Mustafa pun datang sendiri ke Persekutuan Tanah Melayu. Sebab mereka kata kalau kita nak bergabung, kita nak tengok Tanah Melayu ni dah maju ke belum. Baru dia decide. Betul. Jadi mereka turun ke Tanah Melayu untuk meninjau kemajuan yang telah dilakukan oleh Tanah Melayu. Yang ketiga, kita ada juga Tunku Abdul Rahman sendiri turun pada tahun 1962, turun ke Sabah dan Sarawak untuk menjelaskan sekali lagi Malaysia itu apa. Dan yang terakhir, Dr. Burhanuddin dan juga Ghaffar Baba juga telah turun ke Sabah dan Sarawak untuk menerangkan tentang Malaysia. Jadi di sini kita tengok ada kesepakatan antara pemimpin. Pemimpin sendiri kena faham idea Malaysia itu apa, dan mereka sebenarnya adalah antara golongan yang pertama kena bersetuju, Man. Sebelum rakyat. Mereka kena setuju dulu. Kalau pemimpin tak setuju, macam mana rakyat nak memberikan sokongan mereka? Itu cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, kita wujudkan jawatan kuasa setiakawan. Okey, yang mana jawatan kuasa setiakawan ini diwakili oleh pemimpin Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan juga Sabah. Okey, dan mana-mana jawatan kuasa sebenarnya, Aiman, kita mesti ada ketua kan? Betul, kita ada pengerusi. Jadi saya nak tahulah, Man, hasil daripada pembacaan murid-murid di Google Meet, siapakah pengerusi bagi jawatan kuasa setiakawan? Okey, boleh angkat tangan? Silakan. Ya, silakan. Pengerusi Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia ataupun JSKM ialah Donald Stephens. Ya, betul. Ya. Okay, Donald Stephen. Jadi Aiman, sebenarnya dari tadi saya terlupa.
diorang ni dah bagi jawapan hasil daripada bacaan dia sebelum ini. Apa kata kita bagi ganjaran, Man? Oh, betul lah cikgu. Saya nak bagi ganjaran ni. Kita bagi ada ganjaran botol-botol kita. untuk Tengok. Raudah tadi. Raudah cikgu Raudah. Okey, kita nak bagi markah untuk Bukan senang Raudah. nak ingat nama donor Stephen ni. Betul cikgu. Apa kata kita bagi 2 terus? 2 cikgu. 2. Okey, 1 dan 2. Okey, Raudah dah 2 dah. 2 untuk Raudah. Baik cikgu, Okay, boleh kita jadi teruskan? tujuan JSKM ni sebenarnya kita nak fahamkan lagi, fahamkan kepada rakyat-rakyat wilayah-wilayah yang terlibat ni, Malaysia tu apa? Kenapa kita kena bergabung? Kenapa mereka kena menyokong pembentukan Malaysia ini? Okay? Dan antara tujuan dia juga untuk meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah untuk menerima idea Tunku Abdul Rahman ini. Sebab kita agak terpisah jauh dengan Sarawak dan Sabah. Mereka tak tahu kita, kita tak tahu mereka. Jadi kita kena yakinkan mereka tentang idea ini. Itulah tujuan JSKM. Dan juga kita nak menyediakan JSKM ini, nak menyediakan ruang perbincangan. Jika kita bergabung, awak nak apa? Apa kami dapat? Apa kami nak, apa awak dapat. Kita berbincang bersama-sama sebab kita nak jadi sebuah keluarga besar ni sekarang. Okay, kita tak nak ada dendam-dendam kesumat, tak nak. Okay, sebab tu kita nak berbincang. Okay. Dan kita juga, jawatan kuasa Setiakawan ini juga nak mengumpulkan pandangan-pandangan penduduk ini. Okay. Kita nak membentuk sebuah keluarga yang besar, kita pun nak tahu apa isi hati mereka, apa hasrat mereka dan juga kita pun nak bagi tahu apa hasrat kita kalau kita nak bergabung. Kita juga, JSKM juga tujuan dia nak menyebarkan maklumat berkaitan pembentukan Malaysia ini. Malaysia sebuah negara yang besar, mereka nak tahu maklumat-maklumat penting. Okay? Dan juga kita nak mempercepatkan pembentukan Malaysia ini. Jadi Aiman, sebenarnya jawatan kuasa Setiakawan ini ada nama lain. Oh, apa namanya ada cikgu? Nama lain. Kita pun nak tahu juga sebab kita takut di peringkat SPM nanti mereka tak gunakan jawatan kuasa Setiakawan. Kita nak guna nama lain. Kan tiba-tiba guna nama lain, apa tu? Kan? Jadi di murid-murid di Google Meet, siapa tahu apakah nama lain bagi jawatan kuasa Setiakawan Malaysia? Boleh angkat tangan? Silakan. Silakan Batrisha. Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, JPPM. Ya, betul. Jawatan kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Jadi kita bagi jugalah untuk Berapa markah cikgu? Apa kita bagi 1. 1? Okey, baik. Okey, nama lain untuk JSKM adalah JPPM. Okey, baik cikgu. Okey. Kita teruskan Aiman kepada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah mengadakan referendum Singapura. Kalau tadi langkah 1, langkah 2 lebih kepada Sarawak dan Sabah. Sekarang ni kita nak tahu Singapura, apakah reaksi penduduk Singapura pula tentang idea Malaysia ini. Jadi, wakil kerajaan Singapura dan juga wakil kerajaan Persekutuan Tanah Melayu duduk berbincang, apa yang mereka nak buat untuk dapatkan reaksi-reaksi penduduk di Singapura. Jadi sebab itu kita adakan referendum Singapura. Ingat, saya nak terangkan maksud referendum adalah pungutan suara. Kita pergi jumpa rakyat seorang-seorang, kita tanya adakah mereka sokong, adakah mereka tidak menyokong tentang idea ini, referendum Singapura. Dan akhirnya hasil daripada pungutan suara tersebut, majoriti rakyat Singapura bersetuju untuk menyertai Persekutuan Tanah Melayu membentuk sebuah negara yang baharu. Tapi Aiman, ya cikgu, adakah sebelum kita buat referendum Singapura ni kita berunding antara satu sama lain? Apa kata kita tanya murid-murid kita? Google Meet. Siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Okey. Silakan Iman. Ya, rundingan diadakan sebelum referendum Singapura diadakan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura. Ya, betul.
Okey, satu ganjaran untuk Iman. Okey, satu ganjaran untuk Iman. Okey, kita terima kasih Aiman. Jadi pembantu yang baik hari ini. Jadi kita buat rundingan dulu sebelum kita laksanakan referendum. Langkah yang ketiga. Langkah yang keempat lebih kepada rundingan London. Sekarang ni perbincangan antara pihak kita dengan pihak British, pihak kerajaan British. Sebab itu kita adakan rundingan London dan rundingan tersebut di penghujungnya menghasilkan kata sepakat yang mana mereka bersetuju untuk menubuhkan sebuah suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk Sarawak dan Sabah. Kalau lihat di sini, sebenarnya awal tadi Sarawak Sabah, yang second Sarawak Sabah. Ini kali ketiga kita tinjau reaksi penduduk Sarawak dan Sabah. Dan ini Sama cikgu? Ya, sama di depan tu Aiman. Macam depan kita ni. Ya. Okey. Itu adalah surat. Surat yang ditulis oleh Tunku Abdul Rahman sendiri kepada Lord Lansdowne di London. Okey, itu suratnya lah, contoh surat asli tu Aiman. Tulisan tanda tangan Tunku Abdul Rahman pun ada di situ. Okey. Surat. Okey, yang itu langkah yang keempat. Okey, langkah yang seterusnya Aiman, langkah yang kelima, kita menubuhkan Suruhanjaya Kobok hasil daripada rundingan di London tadi yang dipengerusikan oleh Lord Kobok dan ada ahli-ahlinya Muhammad Ghazali Syafi'i, Wong Pauni, Sir David Waterston dan juga Sir Anthony Abel. Yang mana mereka ni kena dapatkan reaksi penduduk Sarawak dan Sabah. Buat kali yang ketiga sebenarnya penduduk Sarawak dan Sabah ni ditanya berkaitan tentang idea pembentukan Malaysia. Dan hasilnya Suruhanjaya Kobok telah menyerahkan satu laporan panjang dan antaranya menyatakan 2/3 penduduk Sarawak dan Sabah bersetuju untuk bergabung. Jadi dekat sini dah ada suara majoriti. Okey, dan mereka juga Suruhanjaya Kobok ni juga mencadangkan supaya kuasa diberikan kepada Sarawak dan Sabah yang mana kuasa ini dicadangkan tak boleh dipinda, tak boleh dibatalkan tanpa persetujuan mereka. Kita nak bagi kuasa dekat mereka dan mereka juga mencadangkan supaya Perlembagaan Tanah Melayu menjadi asas kepada perlembagaan sebuah negara yang baharu. Jadi di sini Aiman, Sarawak dan Sabah ni besar. Betul? Kita nak tahu jugalah berapa sebenarnya pusat yang telah dilawat oleh Suruhanjaya Kobok ini. Siapa yang boleh jawab murid-murid di Google Meet? Boleh angkat tangan? Silakan. Silakan. Ya. Bilangan pusat yang dilawat ialah 20 pusat lawatan di Sarawak dan 15 pusat lawatan di Sabah. Ya, betul. Terima kasih. Okey, kita ada 35 pusat lawatan. Okey, jadi macam tak adil lah kalau kita tak bagi untuk Raudah. Okey. Silakan. Kita bagi satu untuk Raudah. Okay, baik cikgu. Okey, 35 pusat yang telah dilawat oleh Suruhanjaya Kobok. Okey. Dan langkah yang terakhir Aiman, iaitu jawatan kuasa antara kerajaan. Yang mana jawatan kuasa antara kerajaan ini lebih kepada untuk merangka perlembagaan bagi melindungi hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah yang diwakili oleh wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah itu sendiri. Dan antara cadangan JAK ni adalah mereka mencadangkan Islam agama rasmi, agama persekutuan, tetapi dikecualikan bagi Sarawak dan Sabah. Okey, itu. Yang kedua, antaranya bahasa Melayu bahasa rasmi, tetapi di Sarawak dan Sabah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Itu cadangan mereka. Sebenarnya jawatan kuasa antara kerajaan lebih mementingkan hak Sarawak dan Sabah untuk menarik mereka bergabung bersama-sama dengan kita. Ini antaranya lah 6 langkah membentuk Malaysia. Jadi Aiman, saya rasa saya nak uji murid-murid di Google Meet sama ada dia dengar ke tidak apa yang saya terangkan tadi. Boleh tak mereka ni mencantumkan
huraian dan juga langkah-langkah yang telah kita sebutkan tadi. Jadi, murid-murid di Google Meet, anda ada sehelai kertas, anda ada maklumat fakta, anda ada maklumat huraian. Sila padankan. Okey? Sila padankan, saya bagi masa sekejap untuk awak selesaikan tugasan tersebut. Okey, kita nak tengok sama ada murid-murid kita ni dapat ke tidak apa yang kita dapat belajar je. pada hari ini. Tapi Ya, betul. Cikgu, saya tertanya-tanyalah cikgu, kenapa Tunku Abdul Rahman ni dia semangat sangatlah cikgu nak tubuhkan negara baharu ni? Ya, sebenarnya Man, Tunku Abdul Rahman ni memang sangat ia nak mencantumkan wilayah-wilayah di sekitar Tanah Melayu. Terutama sekali Sarawak, Sabah, Singapura, termasuk sekali Brunei. Kita ajak sebenarnya Brunei. Kita ajak. Dan Brunei sebenarnya dia nak menyertai kita. Nak menyertai. Tapi atas sebab-sebab yang tertentu, Brunei tak jadi nak join kita, nak sertai kita membentuk sebuah negara baru. Seperti yang saya kata awal-awal tadi, atas asbab keselamatan, Aiman. Kita tak nak Singapura menjadi pusat komunis pada ketika itu. Okey, cikgu, saya rasa murid-murid kita dah bersedia dah cikgu untuk menunjukkan hasil aktiviti mereka. Boleh kita lihat cikgu? Okey, kalau dah siap, kita kita tengok Puteri Batrisha dulu punya hasil kerja. Okey. Tu dia. Okey, ikutkan Puteri Batrisha, ada 3 fakta dekat situ. Kalau tak silap dari pandangan saya, semua lengkap. Lengkap kat situ. Okey. Terima kasih Batrisha. Yang kedua, kita tengok Iman punya jawapan. Okey, silakan. Okey, untuk Iman, boleh tak saya nak minta Iman bacakan fakta dan huraian yang pertama? Bacakan fakta yang pertama dan huraian-huraiannya. Faktanya, menubuhkan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM dipengerusikan oleh Donald Stephen. Beliau mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia dan memberikan kefahaman kepada pemimpin tentang pembentukan Malaysia. Ya, betul. Okey, terima kasih Iman. Itu fakta yang pertama. Jadi seterusnya saya nak tengok Nadirah. Okey, Nadira, cuba bacakan fakta yang ketiga dan padanan huraian awak. Fakta yang ketiga ialah membentuk jawatan kuasa antara kerajaan. Huraian dipengerusikan oleh Donald Stephen. Yang kedua, mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Dan seterusnya, membuat beberapa usul untuk menjamin hak rakyat Sarawak dan Sabah. Okey, terima kasih Rauda. Jadi jawapan Iman tadi lebih tepat berbanding jawapan Rauda. Rauda ada sedikit kesilapan di situ. Jadi Aiman, Puteri Batrisha perfect. Jawapan dia sangat lengkap, sangat betul. Jadi apa kata kita bagi 3 terus untuk dia. Wah, banyaknya. Sementara saya nak masukkan markah mereka ni cikgu, apa kata kita berehat seketika? Ya, betul. Boleh cikgu, Okay. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Azhari. Baik cikgu, untuk segmen kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, untuk segmen kali ini Aiman, kita lebih kepada isi perjanjian Malaysia itu dan juga apa yang terjadi pada hari Malaysia diisytiharkan. Okey, tapi sebelum itu kita tengok antara isi kandungan perjanjian Malaysia ataupun kita panggil sebagai perjanjian Julai 1960
3. Dan antara isi perjanjian Malaysia adalah yang pertama, Malaysia dibentuk pada 31 Ogos 1963. Kalau tengok dekat sini ada sedikit pencanggahan. Awal-awal tadi ada murid di Google Meet bagi tahu kita Malaysia dibentuk pada 16 September 1963. Tapi kenapa perjanjian ni tarikhnya 31 Ogos? Okey, kerana ada laporan daripada PBB lambat disiapkan. Lewat daripada tarikh 31 Ogos. Dia siap pada 14 September. Sebab tu Malaysia dibentuk pada 16 September. Lewat dari tarikh perjanjian. Okey, yang kedua, Sarawak, Sabah dan juga Singapura menjadi ahli bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang ketiga, sebenarnya British mengiktiraf apabila penggabungan ini terjadi, British mengiktiraf Sarawak, Sabah dan Singapura. Bermaksud di sini, secara automatik apabila kita bergabung, Sarawak merdeka, Sabah merdeka, Singapura pun merdeka. Itu juga menjawab persoalan Aiman tadi. Kenapa Tunku beria-ia nak bergabung? Kita nak bantu mereka merdeka. Okay. Dan yang keempat, kita beri kelebihan kepada wilayah-wilayah yang bergabung ini untuk menubuhkan kabinet mereka sendiri. Okay. Dan yang kelima, kita agihkan kerusi parlimen siap-siap di bawah perjanjian Malaysia. Singapura kita berikan 15 kerusi parlimen, Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi parlimen. Okay, kita agihkan dalam perjanjian ini supaya mereka ini berminat untuk menyertai Persekutuan Tanah Melayu membentuk sebuah negara yang baharu. Ini antara isi perjanjian yang saya nyatakan kat sinilah. Tapi sebenarnya ada banyak lagi. Seperti bahasa Inggeris. Kita beri bahasa Inggeris kepada Sarawak dan Sabah untuk dijadikan bahasa rasmi. Tetapi bersyarat 10 tahun sahaja selepas pembentukan Malaysia. Selepas 10 tahun, kita gunakan bahasa Melayu di semua tempat, di semua wilayah, di semua negeri. Okay, ini antara isi perjanjian. Dan pada ketika 16 September 1963, Malaysia diisytiharkan sebagai sebuah negara yang baharu serentak di 3 kawasan yang berbeza. Yang pertama, kita ada di Kuala Lumpur. Yang kedua, kita ada di Kuching, Sarawak. Dan yang ketiga, kita ada di Kota Kinabalu, Sabah. Pengisytiharan ini diisytiharkan serentak. Okay, di Kuala Lumpur, pengisytiharan Malaysia dilakukan di Stadium Merdeka yang dah sedia ada ketika itu, yang telah dibacakan oleh Yang di-Pertuan Agong kita sendiri mewakili Kerajaan Persekutuan, dan pada ketika itu juga disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman sendiri dan dihadiri oleh rakyat-rakyat Malaysia yang ada pada ketika itu. Okay, di Kuala Lumpur. Di Sarawak, pengisytiharan dibuat oleh K. Johari, wakil Kerajaan Persekutuan, dan pada ketika itu juga ada satu peristiwa yang dipanggil sebagai mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri, yang mana Datuk Abang Haji Openg Abang Sapi'i telah dilantik menjadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang pertama. Kenapa dilantik Yang di-Pertua Sarawak? Kerana Sarawak tidak mempunyai raja. Jadi mereka kena ada ketua yang paling tinggi. Itulah dilantik Yang di-Pertua Sarawak. Dan di Sabah, kita ada Datu Mustafa yang mengisytiharkan pembentukan Malaysia ini, dan beliau juga menandatangani surat sumpah menjadi Yang di-Pertua Sabah. Yang mana ketika itu wakil daripada Kerajaan Persekutuan kita hantar Tun Abdul Razak Husin untuk menyaksikan pengisytiharan tersebut. Okey. Jadi yang mana dekat sini, kenapa pengisytiharan tersebut dilakukan serentak di ketiga-tiga buah negeri? Sebenarnya Aiman sama juga dengan konsep kita menyambut Hari Merdeka dan juga menyambut Hari Malaysia. Hari Merdeka kita lebih sambutannya di
Semenanjung. Sama ada di Putrajaya ataupun di Dataran Merdeka. Okay, saya rasa tahun ni paling meriah kan? Paling meriah, Sambut cikgu. Merdeka. Tapi sambutan Hari Malaysia kita lebih lakukan sama ada di Sabah ataupun di Sarawak. Okay, jadi itu antara peristiwa pengisytiharan Malaysia. Jadi Aiman, saya rasa bukan saya seorang je yang nak bercakap. Saya rasa saya nak uji lagi murid-murid di Google Meet. Betul, cikgu? Aha. Okey. Antara ketiga-tiga peristiwa ini, yang mana peristiwa yang awak boleh ceritakan semula kepada kita? Peristiwa pengisytiharan Malaysia. Siapa boleh ceritakan semula? Okey, silakan. Ya, silakan Iman. Antara peristiwa yang saya boleh cerita ialah di Sabah, pengisytiharan Malaysia diumumkan oleh Datuk Mustafa Datuk Harun di Kota Kinabalu. Beliau juga menandatangani surat sumpah jawatan sebagai yang di-Pertuan Negeri Sabah yang pertama. Okey, terima kasih Iman. Itu antara ceritanya lah. Kalau cerita, kita sekadar berceritalah apa yang terjadi pada ketika itu, tapi kita tak boleh nak lebih mendalam kerana dalam buku teks memang ini sahaja yang diceritakan peristiwa tersebut. Jika nak lebih mendalam, kita boleh buat kajian yang lebih lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pembentukan Malaysia hasil daripada kesepakatan. Okey, ada sepakat, ada kerjasama dalam kalangan pemimpin sendiri dan juga dalam kalangan rakyat, yang mana dengan sepakat itu membawa kepada pembentukan Malaysia. Tapi saya nak tengok, saya nak tahu jugalah, antara 4 orang murid di Google Meet, apakah bukti kesepakatan tersebut? Kita nak tahu dekat manakah sepakatnya pemimpin kita sehingga terbentuknya Malaysia. Okey. Siapa boleh? Silakan. Boleh angkat tangan? Siapa nak cuba tu? Ya, silakan Nadira. Bacakan. Panjang jawapan dia. Kesepakatan dalam kalangan pemimpin dan rakyat membawa kepada pembentukan Malaysia kerana kerjasama yang ditunjukkan dapat meyakinkan dan memberikan kefahaman yang jelas berkaitan pembentukan Malaysia seperti yang dilakukan oleh Jawatankuasa Serta Kawan Malaysia. Kesepakatan di antara mereka membolehkan sokongan diperolehi dalam membentuk sebuah negara baharu. Jawatankuasa ini menyediakan ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat. Okey, terima kasih Nadira. Okey, itu dibuktikan oleh Nadira. Nadira, kalau tak silap saya tadi, dia bagi tahu sepakatnya pemimpin di bawah Jawatankuasa Serta Kawan Malaysia. Okay, ahli-ahli itu bekerjasama antara satu sama lain untuk menerangkan kepada rakyat apakah sebenarnya idea pembentukan Malaysia. Okay, selain Nadira, siapa lagi boleh buktikan di manakah kesepakatan tersebut? Okey, boleh angkat tangan? Silakan. Ya, Batrisha. Selain itu, lawatan antara beberapa orang pemimpin untuk membuat tinjauan kemajuan Persekutuan Tanah Melayu. Ya, betul. Okey, terima kasih Batrisha. Lawatan oleh beberapa orang pemimpin. Dalam kalangan pemimpin telah bersepakat untuk melawat beberapa kawasan di Sarawak dan Sabah. Saya rasa saya nak satu lagi, Aiman. Silakan, satu Cikgu. lagi. Siapa lagi yang boleh buktikan di manakah kesepakatan tersebut? Ya, silakan. Seterusnya, kerjasama antara ahli Suruhanjaya Kobot yang membuat 35 lawatan untuk mengetahui sokongan penduduk. Ya, terima kasih Raudah. Suruhanjaya Kobot, pemimpin-pemimpin ahli-ahli Suruhanjaya Kobot juga bersepakat untuk turun padang. Jadi di situ wujudnya kesepakatan. Jadi Aiman, tadi saya rasa siapa tadi, saya takut silap lagi ni. Nadira. Nadira dia lebih detail. Okey. Jadi kita bagi lebih banyaklah. Kita bagi dua. Dua, cikgu. Okey, Nadira. Kita bagi Nadira dua. Satu, dua. Tadi Batrisha. Batrisha. Batrisha kita bagi satu. Bagi satu. Dan juga kita ada Raudah. Raudah.
Satu juga. Satu juga. Okey. Okey. Jadi di situ telah terbuktinya wujudnya kesepakatan antara pemimpin. Okey. Dan sebenarnya Aiman, Ya, cikgu. pembentukan Malaysia ni kita nak bentuk sebuah negara yang baharu, sebuah negara yang lebih besar. Pemimpin kita kena bekerjasama dahulu. Betul. Untuk kalau mereka tak bekerjasama, susah rakyat untuk menerima pandangan sebuah negara yang baharu. Betul. Kita tak pernah terfikir pada ketika itulah. Baik, cikgu. Kita nak sambung lagi selepas ini. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini dalam slot menengah atas, mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Baik cikgu, untuk segmen kali ini, apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, untuk segmen yang terakhir ini, saya lebih kepada untuk menguji kefahaman dan daya ingatan murid-murid di Google Meet lah, apa yang telah mereka belajar setakat ini. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan berkaitan tentang Malaysia itu lebih lanjut. Okey, apakah reaksi pembentukan Malaysia ni dalam kalangan negara-negara di sekitarnya? Oh, betul lah cikgu. Kita Apa respon negara Indonesia, Ya. Filipina dan juga Thailand? cikgu? Thailand. Ha. Okey. Jadi bagi negara Indonesia, pada awal rancangan pembentukan Malaysia, pemimpin Indonesia tak ada masalah. Oh. Dia menyokong idea pembentukan Malaysia ini. Okey. Jadi tak ada masalah, cumanya yang bermasalah selepas itu. Pada awal-awal idea ini dikemukakan, pemimpin Indonesia tak ada masalah. Pemimpin Filipina dia agak kurang bersetuju dengan idea pembentukan ini. Kerana bagi mereka menyatakan Sabah itu adalah milik mereka. Sebab itu mereka tak bersetuju dengan idea ini. Pemimpin Thailand pun tak ada masalah. Untuk yang Brunei, seperti yang saya kata tadi, pemimpin Brunei, Sultan Brunei sendiri ingin menyertai pembentukan Malaysia. Tapi Aiman, ada seorang individu ni yang menyebabkan Brunei menarik diri daripada bergabung dengan kita. Oh, lama. Aiman rasa-rasa siapa? Siapa ya? Kena minta bantuan murid-murid kita lah. Ada yang tahu tak? Tak ada sebenarnya Aiman. Nama orang itu sama dengan nama saya. Oh, ya ke? Okey, yang menyebabkan Brunei menarik diri daripada bergabung dengan kita adalah AM Az-Zahari. Oh, bukan cikgu Bukan cikgu. Bukan cikgu, okey. Jangan cakap saya baik. Saya bukan pemberontak. Baiklah cikgu. Jadi, apa aktiviti yang kita nak buat bersama dengan murid-murid kita ni cikgu? Okey, jadi saya telah sediakan beberapa soalan yang berbentuk objektif. Jadi saya nak murid-murid di Google Meet. Okey, saya bacakan dulu soalan yang pertama. Apakah konsep gagasan Malaysia? Dari awal tadi kita bercerita tentang Malaysia. Gagasan Malaysia itu apa? Adakah A, kerjasama antara negeri? Adakah B, kemerdekaan bersama? Atau C, gabungan wilayah? Ataupun D, pengukuhan kedaulatan? Siapa nak cuba jawab soalan ni? Okey, silakan. Ya, silakan. Jawapannya C, gabungan wilayah. Ya, tepat sekali, gabungan wilayah. Okey, yang kita cerita tadilah, kita menggabungkan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura tanpa Brunei. Sayang ya? Tanpa Brunei. Okey, itu objektif yang pertama. Okey, kalau dari awal tadi pun, kalau murid-murid di rumah, murid-murid di Google Meet fokus, kita tak bercerita langsung pasal kerjasama antara negeri. Jadi, itu bukan tajuk kita pada hari ini. Jawapan B pun kemerdekaan bersama.
pun kita tak boleh jawab kemerdekaan bersama kerana Tanah Melayu dah merdeka. Jadi kita tak bersama, tiada bersama di situ. Hanya yang bersama Singapura, Sarawak dan Sabah. Okey, objektif yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Murid di Google Meet, dengar, fokus betul-betul. Mengapakah Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei? Adakah A. menerangkan rancangan pembentukan Malaysia? Adakah B. Tunku Abdul Rahman nak memujuk pemimpin menyertai Malaysia? Adakah C. mendapatkan sokongan pembentukan Malaysia? Ataupun D. untuk mengumpulkan pandangan pembentukan Malaysia? Siapa nak cuba jawab soalan ni? Okey. Silakan. Patricia. Jawapan dia A, iaitu menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Ia tepat sekali. Tunku Abdul Rahman dia pergi melawat ke Sarawak dan Brunei untuk terangkan rancangan beliau. Apa yang ada dalam minda beliau, idea dia. Dia nak terangkan. Tak mungkin Tunku Abdul Rahman, kerabat diraja, pemimpin atasan, dia turun padang untuk kumpulkan pandangan. Okay. Untuk kumpulkan pandangan, jawapan D ni lebih kepada jawatan kuasa yang ditubuhkan. Okay, terima kasih Batrisha. Okay, yang seterusnya. Okay, soalan berbentuk aneka pilihan. Apakah jawatan kuasa kecil dalam jawatan kuasa antara kerajaan? Dalam JAK, ada jawatan kuasa kecil yang telah ditubuhkan. Adakah yang pertama perkhidmatan awam? Adakah dua organisasi jabatan? Adakah tiga Suruhanjaya Kobalt? Dan empat rundingan London? Kita ada pilihan A, B, C, D. A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3 dan D 3 dan 4. Siapa yang nak cuba jawab? Silakan. Siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Ya, silakan. Alright. Jawapannya A, iaitu perkhidmatan awam dan organisasi jabatan. Okey, terima kasih Raudah. Perkhidmatan awam dan juga organisasi jabatan. Okey, kalau murid-murid semua fokus dari awal tadi, sebenarnya perkara ini kita tak bincangkan, jawatan kuasa kecil kita tak bincangkan. Tapi kalau anda fokus, anda boleh tahu Suruhanjaya Kobalt bukan jawatan kuasa kecil. Dia induk yang besar. Rundingan London pun sebenarnya kita tak boleh nak jawab rundingan London sebab dia bukan jawatan kuasa. Dia hanya sekadar rundingan antara dua pihak. Okey, objektif yang ketiga. Bagus sekali. Yang nombor dekat tepi tu apa dia cikgu? BTB 5M 102. Ini sekadar rujukan je lah. Rujukan okay, juga rujukan buku teks bab 5 muka surat berapa. Oh, baik cikgu. Kalau saya selalu suka kalau buat soalan objektif, ada benda ni lah, buku teks bab berapa, muka surat berapa, supaya murid-murid ni senang nak rujuk. Nak rujuk. Okey. Bukan sekadar menarik sangat cikgu. Bukan sekadar menjawab macam tu lah, kita rujuklah juga buku. Okey, boleh satu lagi Aiman? Sila cikgu. Okey, satu lagi. Maklumat berikut berkaitan tentang peranan sebuah Suruhanjaya meninjau reaksi dan pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Pergi meninjau reaksi. Apakah nama Suruhanjaya tersebut? A. Suruhanjaya Red. B. Suruhanjaya Diraja. C. Suruhanjaya Kobalt. Ataupun D. Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya rasa ada seorang lagi yang tak jawab soalan ni dari tadi. Okey. Siapa tu? Ya, silakan. Silakan. Jawapannya C, Suruhanjaya Kobalt. Suruhanjaya Kobalt. Tepat sekali. Itulah jawapan dia, Suruhanjaya Kobalt. Sekali lagi, kalau fokus dari awal tadi, saya tak pernah bercerita pasal Suruhanjaya Red. Saya tak pernah sebut Suruhanjaya Diraja. Dan saya tak pernah sebut pasal Suruhanjaya Pilihan Raya. Kerana jawapan A, jawapan B, jawapan D ni sebenarnya bukan pada bab ini. Jadi, kalau anda nak
menjawab soalan dengan betul, awak kena tahulah. Anda kena tahu kronologi bab. Okay, anda kena tahulah ini bab yang kat mana. Macam mana dengan markah mereka, cikgu? Maka mereka ada banyak lagi tak Aiman Ada kat lagi, situ? cikgu. Ada lagi. Kita bagi seorang 2, Man. Seorang 2 Seorang 2. Cikgu baik hati tau. Bagi seorang 2 untuk murid-murid kita pada hari ini. Jadi kita nak tahu juga, cikgu, apa yang kita belajar pada hari ini, apakah rumusan yang dapat kita ambil dan dapat kita pelajari. Silakan, cikgu. Okey, apa yang saya boleh rumuskan di sini, pembentukan sebuah negara yang baharu, yang pertama, pemimpin kena bersepakat antara satu sama lain. Pemimpin sendiri kena bekerjasama antara satu sama lain bagi memastikan rakyat faham apa kehendak pemimpin. Okay, jika pemimpin sendiri tiada kerjasama, bagaimana kita sebagai rakyat ingin mencontohi seorang pemimpin tersebut. Dan seperti mana Tunku Abdul Rahman sendiri pergi meninjau, pergi menerangkan sendiri tentang idea beliau, tentang cadangan beliau. Kesepakatan itu penting, Aiman. Betul, cikgu. Jadi bagaimana dengan prestasi pembelajaran keseluruhan murid-murid kita pada hari ini, cikgu? Okay, pada hari ini saya rasa prestasi mereka sangat bagus, Aiman. Sangat bagus. Mereka adalah murid yang cemerlang, Aiman. Kalau tengok pun reward dekat situ pun kita dah tahulah. Ini Nadira, cikgu. Nadira dapat 5. Iman dapat 2, Raudah pula dapat 5. Dan Batrisha, banyak ni, cikgu. 2, 4, 6, 7. Batrisha, wow. Jadi boleh kita simpulkan, kita bagi ganjaran, kita umumkan Batrisha adalah murid yang terbaik pada kali ini. Okey, tahniah. Jadi itu dia, cikgu. Murid-murid kita dah menunjukkan prestasi yang cemerlang pada hari ini, cikgu. Dan di manakah murid-murid kita nak dapatkan soalan-soalan dan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey, murid-murid boleh dapatkan bahan-bahan dari laman web Delima. Okey, di situ kita ada banyak bahan, sama ada dari sudut nota ataupun dari sudut latihan. Okey, jadi murid-murid boleh dapatkan di Pelantar Delima KPM untuk buat latihan lagi. Nak rujuk apa yang cikgu sebutkan sebentar tadi, cukup menarik surat-surat tadi, cikgu. Ya, baik, dan betul. kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Azhari dan juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Anda semua terbaik, dan juga penonton-penonton kita yang berada di rumah sana, jangan lupa buat latihan, terus mencuba dan anda akan berjaya suatu hari nanti. Saya Mas Sufian mengundurkan diri. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.